Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji-pujian marilah sama-sama kita panjatkan di atas segala nikmat, kurniaan, kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita. Anugerah pemberian yang begitu banyak. Allah Ta'ala sayang dan kasih kepada kita, menjadikan diri kita ini, cinta kita kepada masjid, cinta kita kepada rumah Allah. Nikmat Allah Ta'ala, kurniaan Allah Ta'ala menjadikan diri kita ni rasa bersalah sangat kalau kita tak datang masjid. Kita rasa tak tenang jiwa kita kalau kita tak duduk di rumah Allah. Inilah kasih sayang Allah Ta'ala, curahan rahmat kepada kita yang harus kita mensyukurinya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat amalan yang boleh kita laksanakan merupakan nikmat yang begitu besar Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita yang mungkin Allah tak anugerahkan kepada orang lain. Allah pilih kita. Allah pilih kita di kalangan yang sedikit dibandingkan dengan yang ramai yang ada di luar sana. Allah pilih kita yang sedikit sebab Allah kasih kepada kita. Allah bagi kat kita kesempatan, masa, kelapangan. Ada orang Allah sempitkan diri dia dengan Islam, tak dan nak main masjid, tak sempat nak sembahyang jemaah, tak ada masa langsung nak duduk dalam majlis ilmu. Alhamdulillah, syukur kita nikmat Allah Ta'ala. Nikmat Allah Ta'ala, Allah bagi kat kita dapat lagi hidup, dapat lagi bernafas, berkesempatan kita untuk kita memperbaiki segala kelemahan dan kesilapan kita. Kita berkesempatan untuk kita menambahkan amal ibadat kita yang mungkin sebelum daripada ni tak banyak yang kita buat. Mungkin kita tak tahu ada perkara yang patut kita buat. Alhamdulillah, Allah panjangkan umur kita, kita dapat lagi hidup dan kita dapat juga mengetahui dalam majlis-majlis ilmu apakah perkara yang sepatutnya kita lakukan sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya ni baru balik lebih kurang seminggu lah daripada Mekah menunaikan ibadat haji. Dalam keadaan kita melaksanakan satu ibadat yang besar. Tahun ni haji yang besar lah. Berlakunya wukuf pada hari Jumaat dan jumlah jemaah haji tahun ni merupakan di antara yang paling ramai yang saya dapat maklumat 7 juta tahun ni. Jadi ramai sungguh. Jadi dalam keadaan kita tengok manusia yang berpusu-pusu, berduyun-duyun nak menuju kepada ibadat yang terbesar, ibadat yang terbaik. Dan ibadat yang paling utama kita tengok semua sekali mengejar-ngejar untuk sembahyang. Berlumba-lumba untuk sembahyang. Berpusu-pusu. Saya duduk di satu hotel yang agak jauh lah saya rasa. Lebih kurang, kawan saya kata 1.5 km lebih kurang lah. Jauh lah, 1 km lebih. Kita tak pernah duduk berjalan. Hari-hari 1 km tak pernah duduk berjalan. Duduk jalan, duduk naik motor rapat dengan masjid. Naik kereta rapat, tak ada duduk berjalan. Jalan sikit, naik bukit sikit dah penat dah. Jadi, dalam keadaan jarak yang jauh, dan ada orang yang lebih jauh daripada tempat kami duduk, mereka berpusu-pusu tengok penuh duk berjalan nak menuju ke Masjidil Haram. Yang kita tengok yang menghairankan kita seperti sembahyang fardu subuh.
Sembahyang fardu subuh ni kalau di sana lebih kurang pukul 5 pagi. Tetapi pukul 2 pagi orang dah mula bergerak pi. Pukul 2 tu orang dah bergerak pi. Pukul 3 tu dah ramai dah penuh dekat Masjidil Haram. Pukul 4 tu banyak pintu yang dah ditutup. Nak masuk pintu ni tutup, nak masuk pintu ni dah tutup. Sebab orang dah penuh dalam masjid. Itu waktu kemuncak saya cerita ni, waktu kemuncak saya pergi kapal yang akhir, yang hampir akhir, yang terakhir di Penang. Jadi waktu kemuncak semua jemaah yang ada di situ, bila kita dalam 1 jam sebelum bang pertama, dia ada 2 kali bang. Orang dah penuh dah, kita jadi kelang kabut. Jadi ketakutan, kita takut, semua masing-masing takut. Takut apa? Takut tak dapat masuk dalam masjid. Pusing kot ni tak boleh masuk, pusing kot ni tak boleh masuk. Kadang mana celah-celah boleh masuk, ada pintu kadang yang kot bawah tanah pun masuk ke bawah tanah. Kalau boleh naik kot atas pun tak apa. Janji boleh masuk dalam masjid. Jadi semua kita tengok ni berlumba-lumba, berpusu-pusu untuk apa? Untuk semayang. Semua nak semayang. Pukul 2 kita bayangkan dah bergerak. Pukul 3 dah ramai. Pukul 4 dah tutup. Sejam lagi. Maksudnya dah masuk dalam tu. Kalau pukul 3, dalam pukul 3.30 kita sampai, kita tunggu lagi berapa jam? Sejam setengah, 2 jam. Tunggu nak semayang subuh, tunggu. Kalau kita di sini agak-agak macam mana kita tunggu semayang subuh? Adakah kita mai setengah jam sebelum bang? Tak mai. Ataupun kita mai azan berkumandang, kita dah siap dah start mutu mai? Ataupun azan berkumandang kita duduk atas katil lagi? Ataupun komat barulah kita sedar? Ataupun tak tahulah, mungkin tak, kita jarang tu buat. Kadang-kadang kita lalu awal-awal pagi, kadang-kadang kita balik pada mana-mana, lebih kurang 5 minit nak bang, tak ada orang lagi. Ada Tok Bilal seorang baru duk gagah buka pintu apa semua kan. Tapi di sana kita tengok dalam tempoh 3 jam sebelum masuk waktu, orang dah ramai. Ini kita nak abang kata kehebatan, kemuliaan Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita tentang inilah ibadat, inilah tempat, inilah tingginya nilai ibadat sembahyang tu, yang mungkin ramai di kalangan kita tak tahu. Ramai di kalangan kita tak tahu nak menilai ibadat sembahyang tu, yang merasakan ibadat sembahyang ni kadang-kadang hari kita tengok hari ni, akhir-akhir zaman ni, begitu diringan-ringankan, tak diberatkan, dan mudah-mudah kita meninggalkan ibadat sembahyang. Tak kisah dengan sembahyang. Ini zaman, di akhir zaman ni kita tengok. Bagaimana ibadat sembahyang kita tengok, yang mana yang mungkin lah, saya rasa sebab saya duduk sembang dengan orang-orang jemaah-jemaah yang duduk dalam bilik tu, kadang-kadang tu kita duduk ziarah, duduk sembang. Ada di kalangan mereka yang mengatakan, yang kita tahu, dia cerita sendiri, tak, jarang pergi masjid dia dah. Jarang-jarang ni balik ni dia kata azam, balik ni nak ubah dah, tak mau dah nak pergi masjid dah. Boleh dikatakan yang kita dengar, dan mungkin ramai lagi yang mungkin jarang-jarang main masjid, jarang-jarang main jemaah, ataupun tak tahulah, mungkin Jumaat saja agak demai. Tapi bila duduk di sana, mereka lebih awal daripada kita. Mereka terasa dalam diri, tak boleh ni. Rasa takut kalau pergi lewat, pergi awal daripada kita lagi. Ada cerita kata, yang kata jarang pergi masjid, balik ni nak pergi masjid, awal, jom kalau nak pergi, saya nak pergi awal, saya tak mau pergi lewat, saya takut saya tak boleh masuk. Nampak bagaimana kita tengok sentuhan hati di kalangan mereka yang tak ada hati semasa duduk di tempat kita ni nak semayang, duduk di sana rasa nak pergi. Setiap waktu, ada yang setiap waktu pergi, walaupun jarak dia 1 kilometer lebih. Sebab apa? Kita pun jadi heran. Sebab apa? Sebab tu saya rasa kagum, dan saya rasa inilah satu keagungan Allah Ta'ala bila ada di sana. Bagaimana manusia yang daripada pukul 2 pagi tu, kita tengok 2 pagi tu, saya contohnya orang duduk jalan ramai ni. Mungkin pukul 1 tu dah ada orang berjalan. Tapi pukul 2 ni nampak ramai. Pukul 3 tu dah rapat dah. Kalau kita pergi lewat je, semayang duduk atas jalan raya lah. Saya pernah juga lah. Bila kita dah terlewat, kita nak masuk tak boleh. Waktu tu ada lagi 10 minit nak azan. Patutnya kita boleh dan lagi. Tapi nak masuk kau ni tak boleh, nak masuk kau tu tak boleh, nak masuk kau ni tak boleh. Lalai duduk dekat tepi kedai. Kalau siapa yang pernah pergi, dekat Ben Daud tu dia ada satu KFC. Duduk tantu, tak boleh nak gerak lah. Dah bagi salam, Assalamualaikum, masuk KFC ya. Dah tak boleh masuk masjid waktu orang habis sembahyang, kita tak boleh terpa masuk. Orang duk keluar tu, kalau kita terpa, poli tak boleh masuk. Lagi dia bertembung lagu tu, macam-macam boleh berlaku. Jadi apa yang saya nak sentuh di sini tentang nilai ibadat sembahyang. Semua tu berpusu-pusu untuk apa? Sembahyang. Pergi kita tengok yang
yang berebut-rebut, yang bersesak-sesak, yang mai kadang tu 3 jam, 2 jam sebelum tu. Kalau kata hari Jumaat ni, saya pengalaman saya duduk sana lebih kurang 37 hari di Mekah. Hari Jumaat ni kita kena pergi awal. Kalau kita pergi pukul 10 setengah pagi Jumaat, pukul 12, lebih kurang 12-5 minit. Kita pergi pukul 10 setengah, memang banyak pintu yang dah ditutup. Kita waktu tu silap-silap hari bulan kena duduk di luar dengan kepanasan, panas. Takut. Kadang-kadang terlewat 10 setengah ni tak pergi lagi. Pergi sungguh nak masuk tak boleh, nak masuk duduk bimbang ni panas ni, kita bawa ada orang tu takut. Maksudnya kena pergi pukul 9 pagi. Jumaat pukul 12, pukul 9 tu selesa. Pukul 8 lagi selesa lah. Pukul 8 pergi awal no. Bila duduk kita rasa masa cepat. Pasal apa? Pergi awal pukul 9 pergi dah pasal apa? Pasal nak semayang Jumaat habis tu selesai. Habis semayang balik habis tak ada apa lah. Yang pentingnya semayang. Kita tengok berebut-rebut nak semayang setiap waktu ni. Nak semayang ya. Elok imam bagi salam ya, habis selesai balik Yang duk tusuk-tusuk ni sebab nak semayang. Tengok semuanya berebut-rebut untuk sembahyang. Dan ada juga di kalangan mereka yang jenis tak mau masuk dalam masjid, ada juga. Dia berkampung awal lagi. Dia buat siap-siap di luar masjid tu, geng-geng dia buat siap dah penuh lah. Dia tak mau masuk walaupun dia duduk awal. Sebab apa? Dia tumpuan dia semayang saja. Lepas semayang habis tak ada, dia buat aktiviti lain. Ini kita tengok di sana, kita nampak nilai semayang yang mungkin kita di sini tak berapa nampak. Bersesak-sesak ni, sesak masuk, tak boleh masuk, nak masuk juga, nak masuk. Mai awal. Kita di sini kita rasa awak. Mai lewat belum duduk banyak rasa orang. Wah tak mai pulun. Duduk tempat diri dulu tak pulun pun dari masjid. Duduk sana nak pulun juga, pergi duduk impit. Tapi nak berebut untuk apa? Untuk sembahyang. Ini kita nak sebut tentang nilai sembahyang. Bagaimana sembahyang apabila kita laksanakan dengan penuh kesungguhan, yang kita tahu tentang erti nilai sembahyang itu yang sebenar, maka bila kita sembahyang di sana lain daripada yang lain. Bila kita mendengar imam yang orang kata hafiz daripada kecil lagi, saya sempat juga dapat tengok muka mereka. Tengok memang bercahaya, berseri, seronok tengok. Sejuk mata tengok, bercahaya. Tengok muka-muka Arab ni biasa aja, tapi tengok tok imam dulu rasa tak puas, nak tengok. Sebab memang kita tengok memang Allah pelihara dia. Dengan bacaan dia, dengan ingatan dia. Kemudian adalah beberapa ketika bila imam membaca Al-Fatihah saja, dia baca Fatihah saja, tak dan habis Fatihah tu, baru separuh sikit dia baca, dia dah teriak dah. Dia bukan baru satu hari dia jadi imam. Bukan dia baru jadi imam. Macam Imam Abdul Rahman As-Sudais sudah lama jadi imam, tapi macam itulah bila dia baca dia nak teriak. Itulah sembahyang yang sebenarnya dikatakan sembahyang, nilai sembahyang itu sendiri. Jadi sebab itulah kita tengok bagaimana sembahyang yang mula-mula sekali yang Allah Taala perlihatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi naik ke langit dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi naik langit yang pertama, Nabi telah diperlihatkan oleh Allah di kalangan malaikat yang berdiri, tak duduk-duduk, tak rukuk-rukuk, tak sujud, berdiri saja. Sembahyang berdiri saja malaikat. Dia tak rukuk, dia tak sujud, dia tak duduk antara dua sujud. Kemudian Nabi naik langit yang kedua, Nabi tengok malaikat yang hanya rukuk saja, dia tak berdiri dan dia tak sujud dan tak duduk. Jadi kita tengok satu jenis malaikat, satu kumpulan malaikat yang hanya berdiri saja, sembahyang berdiri saja. Ada satu bahagian malaikat yang hanya rukuk saja. Ada malaikat yang sujud saja. Langit yang ketiga yang sujud saja. Naik yang keempat yang duduk saja. Sampailah langit yang ketujuh yang bagi salam saja. Maksudnya mereka buat sebahagian daripada ibadat sembahyang. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke langit, melihat kepada adalah satu ketika Nabi naik, Nabi bagi salam, yang malaikat sedang sujud, dia panggung pun untuk jawab salam, kemudian dia sujud balik. Sebab tu kita jadi dua kali sujud. Jadi kita tengok bagaimana Rasulullah bila melihat tentang ibadat yang dilakukan oleh para malaikat, Nabi rasa keinginan yang sangat mendalam, kalau boleh dia nak ibadat ni, dia nak buat macam ni juga. Dia nak ibadat ni. Kalau boleh berdiri, ingat kat Allah, berzikir, kalau boleh dia nak. Allah yang mengetahui naluri, keinginan, kehendak, kekasihnya.
Lantas Allah Ta'ala anugerahkan kepada Nabi kita ibadat yang sangat tinggi nilainya, yang dikurniakan kepada para malaikat dengan ganjaran pahala yang sangat besar, diberikan kepada Nabi kita dan umatnya dengan keseluruhan perbuatan-perbuatan yang dibuat oleh para malaikat. Kalau malaikat diri saja, kita berdiri, kita rukuk, kita i'tidal, kita sujud, kita buat semua perbuatan kemuliaan yang dibuat oleh para malaikat. Ini nilai sembahyang yang begitu tinggi yang Allah anugerahkan kepada kita, dan Allah bagi pahala kat kita. Mungkin malaikat berdiri itu dia dapat satu pahala berdiri, kita dapat pahala berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, sampailah salam, kita dapat semua pahala Allah bagi kat kita. Itu nilai sembahyang. Bagaimana kita menghargai ibadat sembahyang? Bagaimana kita menghargai ibadat sembahyang? Kita kadang-kadang kita banyak melebihkan perkara yang lain, tetapi kita tidak memberatkan ibadat sembahyang. Kita tidak menganggap sembahyang tu satu perkara yang keutamaan yang kita kena jaga. Kita kata banyaklah perkara-perkara yang berkait dengan ibadat, kadang-kadang ada kesungguhan yang kita buat. Tapi dalam ibadat sembahyang kita kena usahakan dengan kesungguhan kita, dari sudut kekhusyukan, kena usaha. Memanglah kita rasa susah kan, tapi usaha. Saya pun sempat jugalah berkesempatan nak berkongsi bagaimana saya mendengar kuliah-kuliah yang ada di Masjidil Haram dan juga di Masjid Nabawi. Antaranya yang saya dengar, bagaimana syekh-syekh sana mengatakan kita kena bersungguh-sungguh kita dalam ibadat sembahyang. Bersungguh kita. Bila sampai satu tahap, mungkin kadang-kadang sembahyang kita hanya kita dapat capai dalam 80%. Mungkin kita tahap yang kita boleh capai hanya 70%. Mungkin 60%, mungkin 40%. Kita tak khusyuk, ingat sana ingat, tapi kita usaha. Allah tahu tentang diri kita, kemampuan yang ada pada kita sebagai hamba-Nya. Allah akan bagi pahala sebab usaha yang kita buat. Macam tu juga usaha Islam yang kita buat hari ini. Usaha kita nak menegakkan agama Allah, usaha kita nak melihat agama Allah ni tertegak di atas muka bumi ni. Kita usaha kadang-kadang tak berjaya, usaha kadang-kadang gagal, usaha kadang-kadang tak nampak pun tanda-tanda kejayaan. Bila kita nak boleh buat, bila kita nak berjaya? Allah tak melihat kejayaan, Allah lihat kepada usaha yang kita buat terhadap amalan dan ibadat kita. Jadi sama-sama kita menghargai. Bila kita memahami tentang nilai sembahyang itu sendiri, maka saya rasa lepas pada ni, bila kita berdiri, kita ingat berdiri kita ni, kita akan dapat ganjaran pahala seperti malaikat yang berdiri. Kalau kita berdiri seperti mana malaikat berdiri. Hari kadang-kadang kita berdiri, memanglah kita dapat banyak, kita boleh berdiri, kita boleh rukuk, kita boleh. Sebab itulah kata ulama dalam kitab-kitab fiqh mengatakan kita cuba sedaya upaya di mana sudut dalam sembahyang yang boleh kita khusyuk, kita cuba usahakan sesungguhnya. Mungkin waktu kita rukuk kita khusyuk, mungkin waktu kita sujud kita lebih khusyuk. Maka waktu yang kita khusyuk tu cuba kita ingat sungguh-sungguh kepada Allah. Usahakan kita. Sebab kita nak dapatkan ganjaran pahala yang Allah janjikan kepada kita, yang kalau kata malaikat ni dia berdiri sungguh. Dia ingat ke Allah sungguh-sungguh. Kalau dia rukuk sungguh, dia taat sungguh kepada Allah. Kalau dia i'tidal sungguh, kalau dia sujud sungguh. Ini malaikat. Jadi kalau kita duk berangan-angan nak dapat ganjaran pahala yang mengatasi daripada pahala malaikat, tapi kita berdiri pun lebih kurang, rukuk pun lebih kurang, sujud pun lebih kurang, mungkin kita tak dapat mencapainya. Jadi lepas pada ni, bila kita sembahyang, kita ingat aku nak dapat ganjaran pahala. Dan sembahyang ni sesuatu ibadat yang paling utama. Kalau kita dapat jaga, dapat kita pelihara, maka terkesannya dalam diri kita ni banyak benda. Kita pun duk dengar selalu dah kan, dengan sembahyang ni akan mencegah kita daripada kemungkaran, kejahatan. Itu dah jelas. Malah kalau kita buat dengan terbaik ibadat sembahyang kita ni, sebenarnya sembahyang yang kita laksanakan ini merupakan satu doa. Pentarifan tentang as-solah ni doa. Sembahyang itu adalah doa. Sembahyang itu adalah doa. Sebab itulah ulama kata, apabila kita melaksanakan ibadat sembahyang, Allah Ta'ala lebih melihat kepada keinginan yang ada pada diri orang yang sembahyang ni, dan Allah akan lebih memperkenankan doa orang yang sembahyang ni lebih daripada orang yang meminta-minta ke Allah. Dia doa, dia minta. Dengan orang yang dia tak minta pun ke Allah. Dia hanya sembahyang yang terbaik yang dia buat. Allah memenuhi keinginan. Allah tahu apa keinginan kita, Allah penuhi keinginan kita. Tenang.
hidup kita. Rasa apa kita nak dapat mudah, senang. Allah bagi walaupun kita tak minta. Itu kekuatan yang ada kepada ibadat sembahyang. Jadi kita tengok duduk di Mekah, tengok kehebatan dia. Orang bersesak-sesak, orang berebut-rebut. Sebab apa? Sebab nak sembahyang. Begitulah juga bila berada di Madinah. Di Madinah kita tengok yang paling popular sekali Raudhah lah. Raudhah ni tikar dia warna hijau macam ni. Jadi taklah besar mana. Bila kita boleh duduk dalam tikar hijau tu rasa macam duduk dalam syurga lah. Nabi kata berebutlah kamu berada di antara mimbar dan juga makam dia, sebab di situ terdapatnya Raudhah. Raudhah itu adalah merupakan taman daripada taman-taman syurga. Dapat duduk dalam kapet hijau tu, kira kita rasa seronok. Berebut-rebut ni nak boleh duduk. Bukan senang nak duduk, bukan senang. Bukan senang. Kita kena tolak, kita kena himpit. Orang kita tengok berebut-rebut ke tempat luas lagi, masjid luas lagi. Tapi orang kang situ, orang masuk, orang tak kira. Walaupun dia main lewat, dia masuk, dia nak duduk juga. Kadang-kadang kita dah main awal duduk dah dapat sah elok dah, dia main duduk depan kita, nak buat macam mana? Bila main komat saja dia duduk depan kita, dia duduk. Dia tak duduk, kita kira nak rukuk pun tak lepas belaga dia. Nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Macam mana nak buat? Kita kecil ke badan kita, kecil. Nak bagi lepas dia main kacau kita. Kita kira kalau ikutnya kita tahu nak kata kan. Kalau kita ni jenis perongos ni, kita angkat tok lah kan. Tapi kita duduk sana, kita duduk ingat sabar, jangan buat benda ni, sabar ni ujian apa semua. Sabar lah. Rukuk atas badan dia. Dia buat macam mana? Kadang-kadang tu kita kecil, badan kita kecil nak sujud ni, tak ada tempat nak sujud ni. Kaih ni dia punya kaki tu, kaih kau tu masuk ke bawah dah. Kadang kaih kau tu, kita rasa seksanya semayang, berebut-rebutnya. Sebab apa yang jadi macam ni? Sebab nak semayang. Pok tu main nak semayang, bukan main nak pergi rebut ambil apa-apa ke kan, ada hadiah ke apa. Tak ada. Nak main semua tu berebut-rebut, duk Raudhah nak semayang belaka. Nak semayang. Jadi kita pun tengok macam ni. Macam ni rupanya inilah kekuatan, inilah kelebihan, inilah kita tengok kesungguhan manusia ni berebut-rebut nak semayang. Jadi apabila kita melihat tentang suasana-suasana orang yang berlumba-lumba nak melaksanakan ibadat kepada Allah, jadi terlintaslah dalam hati kita, inilah keadaan apabila kita bersemangat. Semua semangat nak buat ibadat ni. Kita kena ingat, kita ni banyak yang semangat. Tetapi kita jangan ketepikan ilmu. Dalam soal kita nak beramal, kita kena berikan keutamaan kepada ilmu. Jangan sampai kita beramal walaupun amalan kita tu merupakan amalan yang kita rasa yang terbaik yang kita buat, tetapi sebabkan ilmu tak ada pada diri kita, kita tak tahu, akan memusnahkan segala amalan kita. Kenapa kita nak tolak orang? Kenapa kita nak menyusahkan orang? Kenapa kita nak langkah orang, nak pijak orang? Kita mengejar sesuatu yang sunat. Sunnah kan? Sunat lah kira kita nak duduk di sah yang pertama tapi main lewat. Tapi kita langgar orang, kita ambil tempat orang, kita tolak orang. Inilah gambaran kita dalam keadaan kita yang datang awal, dalam keadaan kita nak buat baik, tapi kita merasai satu kesusahan. Saya membayangkan bila kadang-kadang ada di kalangan kawan-kawan yang tak sabar, ada yang nak bergaduh, ada yang nak bertumbuk. Jadi saya kata inilah kita dalam kehidupan kita, di mana bila perkara baik yang kita nak buat, kita sentiasa menghadapi rintangan, cabaran, halangan. Benda baik kita nak buat, ada saja gangguan-gangguan dalam hidup kita ni. Ada. Kita nak buat benda baik, bukan kita nak buat benda jahat, tapi gangguan tu ada. Gangguan yang paling besar sekali, yang pertama sekali, nafsu kita sendiri. Nafsu kita pentingkan diri kita. Yang kedua, syaitan, iblis. Dia tak lari ni. Kita ingat di Mekah ni okey lah kot. Tak ada kot sebenarnya. Di sana itulah ujian yang paling besar sekali. Nafsu kita rasa kita pentingkan diri kita. Kalau kita dah dapat tempat tu, kita tak mau bagi ke orang. Kalau ada ruang pun kita nak tutup. Dan kita sentiasa dalam sangkaan buruk kepada orang. Sangkaan buruk, tengok dia ni main ni tak ada kerja lain ni, nak balas tempat aku ni. Dia main perasaan macam tu, dia main tu. Itu nafsu, itu syaitan, dia ganggu kita. Sedangkan kita buat ibadat. Jadi ini di antara perkara yang Allah nak uji kita sebenarnya. Allah nak uji kita. Kemudian dengan ilmu, kita katakan tadi, ramai di kalangan mereka yang melaksanakan ibadat, mereka tidak betul-betul memahaminya sehingga tak tahu nak bezakan di antara ibadat yang boleh dilaksanakan dengan ibadat yang tak boleh dilaksanakan. Umpamanya sembahyang,
Kadang-kadang duduk di Masjidil Haram, kadang-kadang ada orang dia tak tahu kata di Masjidil Haram tu dia berbeza hukum-hukum yang ada di sana terhadap sembahyang. Terutama sekali dari segi soft. Dia tak tahu. Dia pergi haji dia pergi tengok-tengok, dia kata apa dah jadi dengan Arab Saudi ni. Tok Imam duduk belakang kita, Tok Imam duduk belakang. Patutnya Tok Imam duduk depan. Dia kata begitu. Jadi dia tak tahu. Kedudukan di Kaabah ni, kedudukan ni imam boleh duduk di depan, imam boleh duduk di atas, imam boleh duduk di mana saja. Dia beza. Dia cari-cari Tok Imam, dia tengok Tok Imam duduk belakang dia. Kok mana ni? Tok Imam duduk belakang. Saya pun pernah juga. Dapat Tok Imam belakang. Kita pun nak tengok kan. Jadi kita tahu Tok Imam duduk tani nak sat ni pasal esok pasal aku nak cari cari ruang, aku nak duduk dekat dia. Tok Imam duduk belakang. Esok tu kita naik duduk belakang, dia pergi duduk depan lah. Allah. Kita syok duduk belakang lah. Selamat hari ni kita dapat tengok imam. Kok imam pergi duduk depan? Tak dapat juga. Banyak kali ujian, cubaan. Jadi dia tak tahu kata imam boleh duduk di mana? Di Masjidil Haram imam boleh duduk. Dan di Masjidil Haram juga tidak ada waktu haram. Tak ada waktu haram. Dia nak sembahyang sunat waktu bila? Lepas subuh? Boleh. Lepas asar? Boleh. Dia tak ada waktu haram. Boleh sembahyang bila-bila masa. Ni bila sembahyang kena ada. Tak boleh ni sembahyang mana? Mana ada sembahyang sunat lepas asar? Mana ada ni? Tu kita kata semangat. Kita nak beribadat tapi ilmu kita tak ada. Berbeza dengan Masjid Nabawi. Masjid Nabi ni masjid. Dia tak sama dengan Masjidil Haram. Masjid Nabi ni kita tak boleh sembahyang sunat waktu-waktu yang haram. Dia sembahyang sunat lepas saja sembahyang asar, dia nak sembahyang sunat. Sebab apa dia nak sembahyang sunat? Sebab dia dapat masuk dalam Raudhah. Tadi dia sembahyang asar di luar Raudhah. Bila dia masuk dalam Raudhah, dia nak sembahyang sunat lepas asar. Jadi kita kata dia mana boleh haram, waktu ni haram. Dia nak sembahyang juga. Tak boleh haram. Jadi Masjid Nabawi tu lain. Kemudian sah dia imam ni, imam di depan, imam tak duduk di belakang, imam di depan. Kalau ada orang pergi duduk depan imam, tak sah. Di Masjid Nabawi lain. Jadi banyak antara lain masalah-masalah seperti perkara wajib nak tawaf orang panggil tawaf wadah. Ada kita dah bagi tahu tawaf wadah ni merupakan perkara wajib dan kita kena buat pada masa dia. Masa nak balik. Jadi dia nak balik esok pukul 3 petang, pukul 9 malam lepas sembahyang Isyak tu dia dah tawaf siap-siap dah. Dia tawaf siap-siap, dia balik hotel. Itu kita kata dia, jom esok tu kita ajak dia pergi tawaf wadah. Dia kata dah buat dah semalam. Semalam mana boleh? Dia dah balik, dia dah tidur, dia dah makan, dia dah pergi beli, dia shopping. Dia kata dia dah buat semalam. Mana boleh? Dah aku dah buat dah, aku tak mau pergi dah. Aku tak mau dah. Cukup dah, aku dah buat dah. Buat banyak kali. Tak boleh, kita beritahu. Kita kena panggil lagi orang yang sikoh sikit kot. Dia tak percaya kat kita kan. Panggil lagi. Dah, aku dah buat dah. Kita kata-kata, ni kalau dia tak buat, dia kena bayar dam. Dia masih lagi tergantung dosa dia. Tu kita tengok kesan daripada kita tidak mementingkan ilmu. Dan banyak lagi perkara-perkara yang berlaku yang saya tengok betapa pentingnya kita dalam soal kita nak beribadat, ilmu kita letak di hadapan. Bila kita tak meletakkan ilmu, maka kekeliruan yang cukup besar akan berlaku kepada kita sehingga kita tak tahu yang mana yang patut kita buat dan mungkin boleh menyebabkan terbatalnya ibadat kita. Ini tak masuk lagi dengan hak perempuan, hak main duduk depan kita. Kadang-kadang kita duduk sujud, makik-makik gelap, gelita. Kita ingatkan apa, dunia gelap pun punya masuk bawah kain ni pun. Kita tak tahu masa bila dia main. Kita tengah sujud, dia main duduk depan kita, masuk dalam kain ni pun gelap. Rupanya duduk bawah kain tu Arab. Orang Pakistan, orang Iran, dia pun jenis pakai kain besar-besar. Perempuan. Kadang-kadang dia pijak kaki kita, kita tengah tahiyat, dia pijak kaki kita. Kita mulalah jadi tak apa nak selesa. Dia main duduk depan. Jadi dia duduk di hadapan kita. Kadang-kadang dia duduk sebelah kita. Ni jadi masalah. Dia himpit dah duduk sebelah, rapat himpit kita. Bayangkan lelaki perempuan berhimpit. Muda pula tu. Kalau tua tu boleh gagah kan. Ni hak muda-muda main duduk rapat duduk. Main orang lain masuk pula rapat lagi. Allah. Kita sembahyang jadi macam mana? Terganggu sembahyang kita. Nak buat yang baik, nak buat yang sunat, mengejar yang sunat tapi kita melakukan yang haram. Begitulah juga yang berebut nak cium Hajarul Aswad. Yang perempuan pun dia gagah nak pergi juga. Dia puluh nak pergi sampai terbang kain tudung ni habis ni tak nampak apa. Saya duduk jumpa 2-3 orang terbang. Gagah baju dia tarik, tak koyak baju lah, nampak dia tarik. Dia nak gagah pergi juga. Jadi kita mengejar satu perkara yang sunnah, yang baik tapi kita membuat yang haram. Jangan sampai kita terlalu semangat untuk membuat satu perkara
yang berkaitan agama, tapi kita menyakiti orang lain. Kita membuatkan orang lain susah. Kita menyebabkan orang lain benci kepada kita. Kita cuba mencari satu pendekatan. Kita nak mengajak orang kepada kebaikan, tetapi kita tidak menimbulkan sesuatu yang menyusahkan orang. Kita nak semayang, kita tengok kalau ada ruang, boleh, okeylah kita masuk. Kalau tak ada, kita duduk di tempat-tempat yang duduk belakang. Kita main lewat lah duduk belakang. Kita pun semayang dalam keadaan sempurna. Jadi ilmu sangat penting. Begitulah juga semasa melaksanakan ibadat, kita tengok kadang-kadang kita jadi keraguan. Macam kita tawaf, disunatkan kita ittiba', kemudian kita berlari-lari anak. Jadi kadang-kadang ada setengah orang dia kata, apa ni duk berlari-lari ni, tawaf jalan apa duk berlari-lari ni. Nabi dah sebut dalam hadis untuk pusingan tiga pusingan awal tu hendaklah kita berlari-lari anak, ittiba'. Kemudian waktu sa'i pun kita disunatkan ittiba'. Kita ittiba', ada orang marah, ada orang lain, orang sini dia kata ni tak boleh ni, kena tutup. Jadi kita pun dengar juga Tok Guru kata kalau kata dah timbul fitnah, timbul masalah, kita tutup. Esok tu pun kita tutup lah, tak mau lihat masalah kat orang. Mai pula tegak ni tak boleh tutup, kena buka. Mana kemarin suruh tutup, ni suruh buka pula. Mana aku nak pegang ni? Mula kita jadi pening. Mana yang betul-betul sebenarnya? Yang mana yang sahih? Di situ timbul dalam hati kita ilmu, betapa pentingnya ilmu pada ketika itu untuk kita memutuskan yang mana kita nak tegas untuk kita buat. Jadi soal ibadat ni kita tak dapat lari. Kita kena ada ilmu. Macam itulah dalam soal sembahyang tadi, bila kita dengan ilmu yang kita dapat, yang kita faham, nilai sebuah sembahyang itu tidak ada nilai. Kita tengok yang boleh dibayar, sebab itulah orang yang dituntut, yang mana dia dikatakan mukallaf, sembahyang tak boleh ditinggalkan. Tak boleh. Tak ada alasan. Kalau dia masih lagi ada ingatan, dia masih lagi ingat, dia masih lagi waras, wajib dia kena sembahyang. Tak kira lah. Kalau dia tak boleh berdiri, duduk, tak boleh duduk, baring, tak boleh baring, dengan isyarat mata, kalau mata pun tak boleh buka, dengan hati. Itu kita kena faham, sembahyang ni tak boleh ditinggalkan walau apa pun alasan, selagi mana kita masih ada ingatan. Kalaulah kita tak sembahyang juga, maka akan mati kita. Lebih baik kita mati, ataupun kita akan dimatikan hati kita. Sebab tu orang yang tak sembahyang, dia tidak ada hati, dia tidak ada perasaan. Dia boleh buat jahat dengan sewenang-wenang. Dia nak bunuh orang, biasa. Dia nak pukul orang, biasa. Dia nak curi hak orang, nak ambil, nak rampas orang, biasa. Dia tak ada rasa apa. Dia nak nak ragut orang, nak tarik, tak kira perempuan, tak kira orang mengandung ke apa, dia nak tarik, dia nak tolak, dia nak tendang. Dia tak ada perasaan belas kasihan, sebab hati dia telah mati. Dia boleh sembelih ayah dia sendiri, dia boleh sembelih mak dia sendiri, dia boleh pukul mak dia sendiri. Sebab apa? Hati dia dah mati. Sebab tu kalau tak sembahyang, tu Nabi tegaskan, suruh anak sembahyang, kecil-kecil ajak sembahyang. Umur 10 tahun tak sembahyang, tibai, suruh paksa dia sembahyang. Sebab apa? Kalau tak sembahyang, akibat sangat buruk akan berlaku kepada kita. Jadi penekanan kita kepada sembahyang, kita faham sembahyang tu nilai dia sangat tinggi. Usahakan jangan ditinggalkan, usahakan buat yang terbaik. Jangan kita membiarkan di antara kita, keluarga kita ke, ahli kita ke, masyarakat kita ke yang tak melaksanakan ibadat sembahyang. Dan kita rasa takut pada hari ini. Bila saya dengar satu perkataan nasihat daripada satu syekh, dia kata, ingatlah apa yang dibimbangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman. Nabi sangat-sangat bimbang yang akan berlaku kepada umatku di akhir zaman, iaitulah syirik. Saya ingat lagi dia sebut di Masjidil Haram. Yang paling Nabi bimbang akan berlaku di kalangan umatnya di akhir zaman, syirik yang bukan berbentuk sembah berhala, bukan sembah tokoh, bukan sembah matahari. Itu Nabi tak berapa nak bimbang. Sebab kita pun nak tengok hari ni, kalau orang dia tak puas hati apa pun, dia tak pergi sembah tokoh, tak ada lah. Kita tengok kalau dia frah macam mana pun, dia kecewa pun, dia tak pergi sembah tokoh, tak ada. Kalau putus cinta pun dia terjun sungai tak ada, dia pergi buat tokoh, pergi sembah tokoh, tak ada. Dia marah macam mana pun kat Islam ni, kita tak jumpa lah. Dan Nabi pun dah sebut, dia tak bimbang akan berlaku di akhir zaman, di kalangan mereka yang syirik, yang sembah bahala ke, ataupun pokok-pokok ke, ataupun tadi. Tapi apa yang Nabi bimbang akan berlaku di akhir zaman, di mana mereka tidak lagi membesarkan Allah, tidak menyembah Allah, tetapi menyembah selain daripada Allah.
menyembah pangkat, menyembah makhluk, sanggup buat apa saja kerana makhluk. Majlis yang besar, nak rai, ada orang besar nak mai, dia menguruskan, dia sibuk pada ketika itu, dia bimbang takut perjalanan majlis akan terganggu, dia sanggup tinggalkan sembahyang daripada satu waktu kepada satu waktu. Takutlah sekali kalau aku tinggal itu jadi ikut mana lagi majlis kita rosak lagi ni. Ramai yang tak sembahyang, ramai yang tak peduli dengan sembahyang, ramai yang tak kisah dengan sembahyang. Sibuk kita dengan apa? Dengan apa? Nak menjaga makhluk, manusia, kita ketepikan Allah. Ini yang Nabi bimbang akan berlaku di akhir zaman. Dan kita tengok sendirilah apa yang berlaku. Begitulah juga kita dengan harta benda yang hari ni orang tak sembahyang, sibuk ni. Saya kalau tak pergi kerja, saya nak makan apa? Kalau saya tak dengar tokek saya kata tak boleh sembahyang Jumaat, dia kata, saya pernah mendapat satu soalan daripada jemaah yang bertanya kepada saya, dia kata dia tak dibenarkan untuk sembahyang Jumaat oleh tokek dia. Dia kata kalaulah dia berhenti kerja, dia sekarang ni dah lama kerja dan gaji dia dah banyak, kalau dia berhenti dia rasa susah dah. Rugi, dia rasa rugi. Maksudnya dia sanggup menuruti tuntutan makhluk kerana nak dapatkan dunia, nak dapatkan harta, meninggalkan perintah Allah. Maka orang yang macam ni, inilah yang disebut oleh Rasulullah syirik, di mana kita bergantung rezeki kita bukan kepada Allah. Allah Ar-Razzaq, Allah yang memberi rezeki kepada kita. Usahalah macam mana pun siang dan malam, kalau Allah tak izinkan, tak boleh, tak dapat kita. Orang nak pergi Mekah, orang nak pergi haji ni, dia puluh lah, buat macam-macam. Kalau Allah tak izinkan, tak boleh pergi. Buatlah ke mana pun. Ada orang yang duduk atas kapal terbang dah, lalah kali patah balik, tak dapat visa lah, macam-macam, tak boleh pergi. Allah yang tentukan rezeki di tangan Allah. Dan juga kita nampak hari ni terdapat di kalangan mereka yang meninggalkan sembahyang kerana apa? Kerana sakit. Ni ramai lah. Pergi hospital tengok, sakit sikit, balut sikit, tak sembahyang dah. Tak apa, aku ni kira darurat. Aku ni kira Allah ampunkan sebab aku ni sakit. Bukan aku sengaja, aku sakit. Itu menunjukkan dia tidak faham dan dia tidak ada ilmu. Dia tak tahu bagaimana sembahyang ni. Sembahyang ni tak ada dah. Sembahyang ni kalau ikut pandangan daripada kebanyakan ulama mengatakan kalau kita tinggalkan sembahyang dengan sengaja, tidak ada qada baginya. Kalau sengaja kita tak ada sebab kita tinggalkan sembahyang, tak ada qada. Ini kebanyakan ulama mengatakan tak ada qada. Sengaja, saja-saja. Pasal apa tak sembahyang? Aku ingat aku tak ni malahan je lah bila aku sembahyang. Saja-saja, tak ada sebab. Kalau kita tertidur ke, tak jaga tu lain. Ini saja-saja. Orang yang macam ni dia tidak ada qada. Sembahyang ni tak ada lah. Tak ada lah, tak sembahyang, tunggu hukuman lah. Kira tak sembahyang. Tapi ada pandangan ulama kata buat jugalah, mudah-mudahan Allah ampunkan. Mudah-mudahan. Kalau Allah ampun. Tapi sebenarnya tak boleh sebab kita katakan tadi sampai sakit, sampai tak boleh buka mata pun, dengan hati pun kita tetap dituntut untuk sembahyang. Macam mana kalau setakat sakit, bisa kat punggung sikit dah tak sembahyang, kaki balut sikit dah tak sembahyang, demam sikit tak sembahyang. Memang demam sikit, tak sembahyang dah. Ini berlaku ni, bukan kata di sini, di sana pun banyak berlaku. Demam sikit tak sembahyang. Jadi ini sakit. Dan tak sedikit di kalangan mereka yang meninggalkan sembahyang kerana hiburan. Hiburan tu contohlah hari ni. Khalid asyik besarkan hiburan tu. TV di rumah lalai, tinggal sembahyang, tak pergi masjid. Kenapa? Kerana hiburan. Kerana sokan. Inilah perkara yang ditakuti, yang dibimbangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman. Dan akhirnya perkara-perkara macam ni yang banyak berlaku. Dan kalau di Mekah lah, kalau di Madinah Mekah ni, saya rasa Allah bayar cash banyak benda. Banyak bayar cash. Kita rasa sungguh. Kita kena cerita lah kan. Kita contoh nak abang kata kebesaran Allah Ta'ala. Bila Allah meletakkan satu kemuliaan, Baitullahil Haram Asy-Syarif, kemuliaan Allah letakkan. Jadi bila kita pergi sana, kita dapat rasa kemuliaan tersebut. Bila kita minta doa, boleh katakan yang baik tu, boleh katakan banyak yang kita dapat. Jadi saya nak cerita apa yang kecil-kecil lah yang kita minta. Kadang-kadang tu kita datang tu kita tengok orang ramainya, aku ni boleh dapat tempat ke tak? Duduk depan Kaabah tu, angkat tangan, ya Allah kau mudahkan aku dapat duduk dekat dengan Kaabah tu, rapat dengan Kaabah, minta doa. Minta doa, turun mudah pun dapat duduk. Kita rasa aku doa dapat mudahnya.
Start pada tu, esok setiap kali main tak kira lah main lewat ke awal tu, besok saya main orang dah azan dah masuk lewat. Angkat tangan, ya Allah mudahkanlah aku pergi duduk dekat dengan Kaabah. Cuk apa? Duduk. Oh Allah. Maksudnya cash Allah bayar. Allah bagi. Bila kita niat satu yang baik, Allah bagi. Saya minta, ya Allah bagilah aku boleh duduk, boleh tengok ke imam, nak duduk dekat ke imam. Tiba-tiba kita duduk tawar-tawar tu, bila bang berhenti, kita berhenti, tiba-tiba polis buat lorong betul-betul jalan untuk imam mai kat kita. Mai jalan mai kat kita. Allah kata, ya Allah rezeki. Tak gila semai sunat, tengok imam tu, tengok imam kalau boleh aku nak salam dia sekali. Tengok, oh dia mai betul-betul tala dekat kita ni. Oh cantik, boleh salam hari ni, malam ni aku boleh salam. Elok dia mai dekat, suar tangan nak pegang, pak polis kereta. Polis bagi pak, Allah. Tak boleh, polis tak bagi salam. Jadi kita rasa apa yang kita minta banyak benda-benda yang. Tapi kalau kita niat tak elok, ada agak sikit-sikit niat tak elok tu. Waktu kadang-kadang semayang sama-sama dengan jemaah kita ni, penyakit batuk ni tak boleh lari Saya dah tahu lah. Kalau orang tak batuk dia memang juara lah. Dia hebat lah kalau pergi Mekah dia tak batuk. Kalau kita buat sebui, siapa tak batuk? Dia kata saya tak pernah batuk sekalipun di Mekah. Memang kita boleh bagi hadiah. Semua batuk. Macam-macam jenis yang sama-sama kong macam-macam jenis. Kita sekali kong kan. Dia kong dia sama kita dah syak dia ni. Jadi masa dah lama dah batuk tiba-tiba mai seminggu kita dah mula kurang lah sikit. Waktu tengah-tengah semayang dalam hati dia sebut, ya Allah, orang lain pakai batuk lagi noh. Aku ni tak batuk dah. Lepas tu main rakaat yang kedua pun macam tu, dengar kau ni batuk. Habis semua batuk, aku tak batuk tu. Sampai dah tahiyat. Tahiyat dah ni aku tak batuk hari ni. Nampak gaya aku seorang lah hari ni yang tak batuk. Dalam hati dia sebut itu. Elok bagi salam saja, dia batuk tu dia keluar deras pada hal lain. Tu niat kita duk rasa sikit ada rasa bangga dalam diri kita pasal kita tak batuk. Allah bayar cash bagi kita batuk sampai kita malu dengan orang. Nampak? Sebab tu kita nampak tentang kebesaran dan keagungan Allah. Tidak boleh niat sikit pun niat yang tak elok di tempat yang suci macam tu, kita akan terima pembalasan dia. Macam tu dah juga duduk parti apa-apa apa yang berlaku di persekitaran. Ada sekali tu nak naik lift, berhubung-hubung naik lift bila time balik semayang tu orang tu. Kadang-kadang tunggu sampai nak boleh naik tu kat sejam boleh naik ramai. Jadi tunggu mai sampai giliran kita dah nak naik dah ni. Tiba-tiba ada mana satu pasangan suami isteri dia mai lewat, dia balan, dia potong mai depan kita. Tak apa, kita pun dah tunggu lama dia mai balan. Lepas tu lift tu pun boleh masuk pun dah penuh dah. Dia pun masuklah dia orang. Masuk lift tu tak mau tutup. Tek. Dia pun keluarlah dua-dua. Kita pun masuk, baru dia tutup. Allah bayar cash. Nampaklah benda-benda yang kecil-kecil, yang besar. Jadi inilah kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita berada di sini, bila kita buat benda yang tak elok, macam kita sebutkan tadi, sembahyang kita tak ambil berat. Kita tak usah heranlah kalau Allah nak angkat rumah kita. Puting beliung yang kita dengar berlaku di Kedah hari ni. Baru ni dah 40 biji rumah. 2 hari lepas pun berlaku lagi kita dengar. Banyak lagi kejadian-kejadian. Kita ingat hari ni bukan tak diberikan peringatan. Tak sedikit ke kuliah yang ada di sekitar Pulau Pinang, di sekitar Kedah, di Malaysia kita ni. Ramai yang bagi peringatan, ramai yang tahu tentang perkara yang patut kita buat, ramai yang tahu yang ni yang halal, yang haram, yang sunat, yang kena buat, yang tak boleh buat. Tahu tentang kelebihan, kalau buat benda ni inilah kelebihan dia. Tahu tentang kelebihan puasa hari Isnin dengan Khamis, tahu tentang kelebihan puasa pada bulan Muharram, tahu. Semua pakat tahu pahala tu, tapi tak buat. Tak kisah, tak ambil perhatian. Tahu tentang pentingnya sembahyang jemaah, pentingnya kita i'tikaf, pentingnya kita baca Quran. Ramai yang tahu tentang kelebihan tapi masih lagi tak buat. Sebab itulah kita tengok walaupun kita rasa banyak perkara yang kita tahu, banyak perkara yang disampaikan ilmu kepada kita, tapi kenapa dengan pengajaran, dengan dakwah, dengan kuliah, dengan ceramah yang banyak, tetapi masih lagi kita tengok maksiat banyak berleluasa. Dan antara lain yang disebut oleh syekh yang ada di sana, dia memberikan peringatan kepada kita semua. Dia kata, jaga-jagalah
bila kita nak buat satu kebaikan, tak kiralah sama ada kita yang beramal dengan ibadat ataupun kita sebagai pendakwah sendiri, ikhlaskan diri kita kepada Allah. Jangan sampai ada perkara dunia yang menyebabkan kita buat ibadat tadi kerana nak dapatkan dunia. Khusus dia kata kepada pendakwah-pendakwah. Jangan sampai kita meletakkan harga. Dia kata, ni saya sebut apa yang disebut yang saya dapat di masjid. Jangan kita meletakkan harga yang kadang kita membeza-bezakan, yang kadang kita tak pergi ke tempat yang meletakkan harganya rendah, kita pergi tempat yang harga yang tinggi. Maksudnya kita memikirkan dunia, sedangkan dakwah ni merupakan satu kewajipan kepada kita. Menyampaikan ilmu ni satu kewajipan kepada kita. Ini risalah Nabi kita, dan kita ingat bagaimana mereka yang terdahulu langsung tidak memikirkan untuk mendapat apa-apa balasan, sebab mereka nak pastikan orang ikut, orang terima, orang amalkan. Kadang-kadang kerana kita mementingkan dunia, orang tertunggu-tunggu, orang nakkan ilmu, orang nak dapatkan manfaat, kebaikan, kita tak sampaikan. Kenapa? Kerana kita memikirkan dunia. Ini peringatan, peringatan sama. Ini satu ingatan yang disampaikan. Begitulah dalam soal-soal ibadat yang kita laksanakan, kita lakukan, kita sentiasa kembalikan diri kita kepada Allah. Biarlah kita buat ini adalah kerana Allah. Kita yang pertama saya sebut tadi, dengan sembahyang, kemudian dengan ilmu yang kita letak di hadapan, dan kita banyakkan dengan niat-niat yang baik. Ni apa yang berlaku di sana ni, niat yang baik. Niat yang tak baik rosak kita. Niat kita nak kepada perkara yang baik. Niat kita kerana Allah. Sembahyang kita kerana Allah. Dakwah kita kerana Allah. Baca Quran kita kerana Allah. Semua kerana Allah. Sedekah kita kerana Allah. Tolong orang kerana Allah. Niat. Kemudian kita kena bersabar. Bersabar di pertengahan ni, di pertengahan kita nak buat ibadat ni, kita kena sabar. Demai ujian macam-macam ni, ujian dunia dia demai. Tengah-tengah sembahyang di Masjidil Haram pun, tengah duduk sembahyang ni rasa suasana yang lain, rasa semangat, sedap, imam baca, teriak, menangis. Tiba-tiba mai satu-satu ketika dia teringat Malaysia, teringat keluarga, teringat nak beli apa lagi. Demai tu syaitan, syaitan dia tak jemu-jemu mai kacau kita. Kita dah boleh teriak di rakaat yang pertama, boleh teriak di rakaat yang kedua, main yang ketiga kita dah teringat benda lain lah. Tengok syaitan tak pernah jemu, dia sentiasa. Apatah lagi kuat ibadat kita kepada Allah, lebih kuat dia akan ganggu kita, dia akan hasut kita. Dia datangkan sifat apa? Sifat riak. Aku boleh buat. Aku hari ni boleh tawaf, aku boleh buat tawaf sunat. Ada seorang tu beritahu, aku akan tawaf sebanyak 100 kali. Dia ceritakan ada di Masjidil Haram, aku akan tawaf 100 kali. Saya kata dalam hati tak payah sebut lah. Kalau hang boleh buat pun tersalah abang orang. Yang sia-sia kita kalau kita boleh buat satu kebaikan, kita tujuan untuk apa? Ada yang berebut-rebut, yang berlumba-lumba kadang tu nak cium Hajar Aswad, sebab apa? Sebab dia nak abang kat orang kampung dia. Aku boleh cium Hajar Aswad, nak abang kat orang kampung dia. Di antara yang diceritakan kepada kita di sana. Jadi kita jaga-jaga dengan ibadat, dengan amalan kita, jangan sampai ada perasaan riak dalam diri kita, takabur kita dengan mungkin dengan ilmu kita, mungkin dengan amalan kita, dengan kebaikan yang kita buat. Biarlah kebaikan yang kita buat ni kita sembunyikan dengan sesungguhnya, biar kita dengan Allah saja yang tahu. Kalau kita pamerkan, kita tunjuk, Allah benci kat kita, dan Allah yang asal nak bagi pahala yang besar, Allah padamkan. Dan kita kena ingat, kalau kita sembunyikan amalan baik yang kita buat, ikhlas kita kepada Allah, walaupun orang tak tahu, walaupun kita tak tunjuk ke orang, kita tak cerita ke orang, Allah saja yang tahu. Allah akan memuji kita. Bila Allah puji kita, bila Allah kasih kepada amalan yang ikhlas yang kita buat tadi, maka Allah akan bagi tahu, ni dalam hadis sebut, Allah akan bagi tahu kepada malaikat, wahai malaikat, si fulan tu aku kasih kepada dia, dia buat sesuatu kerana aku. Maka malaikat Jibril akan menyuruh kepada seluruh malaikat yang ada di langit, sesungguhnya Allah kasih kepada si fulan itu dengan amalan dia yang ikhlas, dia tutup, dia tak abang ke orang dengan amalan dia, dia tak cerita ke orang. Maka serulah malaikat yang ada di langit kepada seluruh penduduk yang ada di bumi, termasuklah kita, makhluk-makhluk kita ni, manusia. Dengan sendirinya manusia pun akan puji. Kerana apa? Kerana Allah puji dia. Allah puji, maka malaikat akan puji. Akhirnya manusia pun dengan sendiri, walaupun kita tak habaq, kita tak cerita, sebabkan keikhlasan kita, orang akan nampak dia ni bagus, dia ni baik. Orang sendiri akan nampak. Sebab apa? Sebab keikhlasannya Allah mencampakkan kasih sayang. Bila Allah Ta'ala dah campakkan kasih sayangnya kepada hamba-Nya, maka dengan tersendirinya seluruh makhluk-makhluk Allah akan kasih kepadanya. Kemudian di antara lain yang mungkin boleh saya kongsi, semasa berada di Madinah
Di Madinah agak tenang sikit. Memang dijanjikan, dijamin lah. Nabi kata siapa duduk di Madinah ni takkan kena penyakit taun, penyakit pun tak ada. Selesa lah, tenang. Tak adalah nak berebut-rebut apa ni, bercampur lelaki perempuan, tersusun elok, semayang pun tak betul dah perempuan duduk Majlis Haram ni. Sebab tu kalau kita ingat di Mekah ni dia lebih kepada akidah. Perjuangan Nabi pada akidah. Di Madinah syariat. Kena betul, lelaki perempuan kena ada batas-batas dia. Tapi di Mekah ni tak dia nak kawal lah. Bila duduk di Madinah, saya tengok suasana bila sambut Muharram Muharram ni, hidup suasana dia dengan puasa. Meriah, saya tengok seronok. Ramai puasa, kita jadi semangat ni. Orang pekat puasa ni. Dan bila kita cuba untuk ikuti, kita cuba puasa dan kita rasa tak letih, kita rasa kuat, kita rasa semangat, kita rasa sihat. Sebab itulah kita tengok bagaimana ibadat puasa ni, satu ibadat yang kita katakan sukarlah kita nak buat. Kita dengar banyak kelebihan Muharram ni, banyak ni. Siapa puasa bulan Muharram ni banyak kelebihan. Kita dengar banyak. Siapa boleh puasa pada 10 Muharram, 9 ke 10 ke, Allah Ta'ala akan selamatkan kita daripada api neraka. Siapa yang puasa pada satu hari pada bulan Muharram, ada kelebihan, Allah gandakan puasa kita. Kita puasa Khamis, Jumaat, Sabtu, Allah akan bagi ganjaran seperti 2 tahun berpuasa. Ini banyak daripada pandangan dan juga daripada riwayat-riwayat yang mengatakan kelebihan tentang puasa pada bulan Muharram. Ambillah 1 hari ke 2 hari ke. Jadi di sana dimasyarakatkan, hidup. Seronok. Kita hari ni kalau nak hidup bulan Ramadan lah. Ramadan memang hiduplah, buka puasa di masjid. Tapi di sana hidup walaupun bukan bulan Ramadan. Hidup seronok. Kalau boleh kita cuba hidupkan insya-Allah pada bulan Muharram yang akan datang ke, pada 9 ke 10 Muharram yang akan datang, kita cuba pakat ramai-ramai, mai kita puasa sama-sama, kita buka puasa sama-sama. Kita hidupkan di masjid kita ni. Kita dapat rasa nikmat dia, suasana dia, keseronokan dia. Dan juga dari sudut kesihatan, sihat kita. Ini banyak penyakit ringan. Banyak sangat penyakit ni punca daripada apa? Banyak makan. Jadi ini suasana yang ada di Madinah seronok. Dan orang berebut-rebut nak bersedekah. Berebut-rebut, orang tu nak buat bagi kurma, orang tu nak bagi, orang tu nak bagi, orang tu nak bagi, orang tu bagi roti kata. Di luar pun macam-macam. Jadi orang yang tahu, orang yang ada ilmu tentang kelebihan bersedekah, orang yang bersedekah pada bulan Muharram, orang yang sedekah pada bulan Muharram dan diberi makan kepada orang miskin, orang yang memerlukan, orang fakir miskin, maka Allah Ta'ala akan selamatkan kita daripada azab kubur. Azab kubur yang paling kita takut. Orang yang bagi makan pada orang yang susah pada bulan Muharram, kita jamu ahli keluarga kita makan, Allah akan lapangkan kehidupan kita. Jangan kita kedekut pada bulan Muharram untuk kita menjamu makan ahli-ahli keluarga kita. Begitulah juga dengan sedekah-sedekah kita usahakan berlaku pada bulan Muharram. Kemudian apa yang saya lihat, yang saya cuba ikuti juga masa ada di sana, yang kita nak kaitkan dengan ilmu. Bila berlakunya kematian, boleh katakan setiap waktu, dan bila saya ambil kesempatan nak rasa lah kan, nak rasa usung jenazah. Jadi ambil kesempatan duduk dekat imam, duduk depan tu, di sah yang awal tu. Kemudian bila waktu orang semayang jenazah, kita serbu masuk dekat dengan imam. Kemudian waktu dah habis semayang, kita pegang, kita usung. Di Madinah saya sempat lah. Jadi usung, saya tengok Arab, pasal apa Arab bulun sangat. Dia usung, dia berlari 100 meter punya lari, bukan lari muka bawa pelan-pelan. Ni dah tak ada, dia berlari sakit orang sambang amat. Tak ada kat kita, dah pegang asal orang sambang, tak ada Allah letih, kita lari pun letih, tak ada. Terfikir, pasal apa lepas ni semangat sangat geng-geng ni. Semangat sangat. Jadi di situ ada ilmu yang kita dapat. Di mana Nabi sebut siapa yang semayangkan jenazah, kemudian dia mengiringi jenazah sampai ke perkuburan. Tambah pula kita pergi ke Baqi', tempat-tempat para sahabat. Maka Allah Ta'ala akan beri kepada kita pahala sebanyak 2 qira'. Kita semayang, kemudian kita iringi jenazah sampai ke kubur, Allah bagi pahala 2 qira'. Sahabat tanya apa maksud qira' tu? Apa itu qira'? Jawab Nabi, qira' tu iaitulah sebesar bukit Uhud. Satu qira' tu sebesar bukit Uhud. Bukit Uhud tu kalau kita tengok besar semua. Bukit Uhud besar. Yang mana yang kita katakan Islam tewas dalam peperangan dengan orang kafir. Jadi Nabi kata orang yang mengiringi jenazah, orang yang semayang mengiringi, dia dapat pahala sebanyak 2 qira'. Maksudnya sebesar 2 bukit Uhud. Maksudnya besar.
Pahala yang sangat besar, sepatutlah berebut-rebut nak dapatkan pahala tu. Jadi kita di sini kadang-kadang kita tak kisah dengan jenazah. Kadang-kadang lah. Tapi kita ingat kalau kita rasa banyak dosa, kita rasa tak dapat pahala banyak. Bila berlaku kematian, kita pergi tengok jenazah, kita sembahyangkan jenazah, kemudian kita iringi dia sampai ke kubur, kita dapat pahala 2 kirat. 2 kirat bersamaan dengan 2 bukit Uhud, besar pahala dia. Ini juga di antara ilmu yang kadang-kadang kita tak begitu ambil perhatian, tak berat dan kita tak mau. Kita rasa macam kita ni dah hebat sangat dah. Kita kata kita rasa cukuplah dengan amalan kita rasa kita dah selamat. Kita berebut-rebutlah mencari sesuatu yang mudah, yang Allah nak bagi kat kita, bukan yang berat sangat. Kalau nak makit sembahyang tahajud tengah malam tu agak berat jugalah, nak bangun pukul 3 pukul 4. Ni kita dah sembahyang dah, kita ikut sekali-sekala kalau kita ada kesempatan, kita ikutlah. Kita ikut sampai ke perkuburan, kita dapat pahala yang sangat besar. Jadi kesimpulannya pada malam ni, apa yang saya dapat daripada ibadat haji yang selama 45 hari lah, kebanyakan jemaah haji kita ni dibenarkan 45 hari. Jadi sesungguhnya nampaklah kebesaran dan keagungan Allah. Nampak setiap perkara-perkara yang baik yang kita nak buat, mudah kita boleh buat. Kita rasa terdorong, kita rasa nak buat dan kita tak ada terfikir pun nak buat benda yang tak elok, tak ada. Bila terfikir sikit je, kita cepat-cepat kita diperingatkan. Kadang-kadang adalah bentuk demam, kadang-kadang adalah bentuk adalah kesakitan. Jadi inilah dan kita tak boleh sebut langsung. Kadang-kadang ada orang sebut benda yang pelik-pelik, sebab tu kita heran duduk sini sebut macam mana pun. Di sana adalah kita duduk pesan awal-awal duduk pesan jangan disebut. Disebut juga. Memang tak sedap sungguh. Saya pun memang tak sedap pun. Makanan tak sedap, makanan kering, kuah pun tak ada. Tapi dia kata jangan sebut, jangan sebut. Dia kata tak sedap, kita sebut je lah. Memang tak sedap langsung. Tak ada apa, kering. Tak sedap. Sampai ke sudah dia tak sedap. Dia makan semulut dia tak lalu, makan semulut dia tak lalu. Lain lah kita tengok. Itulah bumi barakah. Itulah tempat para wali kita tengok. Setiap apa yang kita baca, yang kita niatkan. Ada yang saya dapat cerita, dia hilang. Ayah dia 6 hari ayah dia hilang. Hilang di Mekah. Dia bawa-bawa macam mana terlepaskan dia hilang. Hilang 6 hari, cari tak jumpa. Last kali buat macam mana? Dia pergi dekat Multazam, angkat tangan minta doa, ya Allah bagilah jumpa. Itulah last kali minta doa. Mula-mula usaha cari tu. Angkat tangan, cuy ayah dah mai kat depan. Ayah dah mai terus. Itu kita nak kongsi. Inilah kebesaran, inilah keagungan Allah. Maksudnya yakinlah kita dengan Allah. Yakinlah benda baik yang kita buat di sini, benda baik dengan amalan kita, kita akan dapat kebaikan. Benda yang tak baik, kita akan terima hukuman daripada Allah, pembalasan daripada Allah. Sama-sama lah. Kita memperingatkan di antara kita, yakin dengan Allah, kena beramal. Tak boleh kita tak beramal, sebab nanti kita akan ditentukan pahala seksaan dalam kubur ni berdasarkan pada amalan kita. Tak buat, tak ada harapan. Buat, kita akan dapat. Kita sendiri yang akan tentukan. Kita tak buat sunat, kita tak dapat. Kita baca Quran, kita dapat. Kita tak buat amalan yang bersungguh-sungguh, maka kita takkan dapat. Semuanya akan ditentukan oleh tangan-tangan kita sendiri. Jadi sama-sama lah. Untuk malam ni saya hanya menceritakan tentang beberapa pengajaran, peringatan. InsyaAllah pada akan datang kita akan sambung baliklah kitab kita ni. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alaina bi hadhihi al-ayati wa alaina bi rahmatik wa zakkirna ma nasina wa 'allimna min jaddihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana iftah bainana wa bain qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.